Assalamualaikum dan hai. Selamat datang ke tutorial Cikgu Python. Kali ini kita akan mulakan siri matematik dengan Python dengan topik yang pertama iaitu asas statistik. Mari kita mula. Untuk topik ini kita akan mempelajari dua perkara. Yang pertama sekali ialah sukatan kecenderungan memusat ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah measure of central tendency. Dan dalam subtopiknya ialah kita akan mempelajari tentang purata, median, mode, kuartil pertama ataupun first quartile dan kuartil ketiga ataupun third quartile. Dan untuk topik seterusnya ialah sukatan serakan atau dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai measure of dispersion. Jadi di sini kita akan mengira sisihan piawai ataupun standard deviation, kepelbagaian ataupun dalam istilah bahasa Melayunya juga adalah varians. Cuma saya ingin anda lebih memahami tentang apakah yang dimaksudkan sebagai varians, iaitu kepelbagaian atau keberlainan dalam data. Dan seterusnya kita akan mengira julat, range. Dan akhir sekali kita akan mengira julat antara kuartil ataupun interquartile range. Dan di akhir siri ini kita akan membina box plot untuk kita menentukan data terpencil dengan lebih mudah, iaitu outlier. Okey, mari kita mulakan dengan mean. Katakanlah kita ada siri data. Misalnya kita ada data jualan ya. Okey, kita namakan data tersebut sebagai X. X adalah data dari seperti contohnya hari pertama kita jual barang dapat untung RM1 saja. Lepas kemudian RM2, RM3, RM4, RM5, RM6 dan RM7. Hari terakhir kita dapat data jualan yang paling tinggi lah. Dan untuk mengira mean, kita gunakan simbol X bar. Jadi bagaimanakah untuk mengira? Untuk mengira mean kita perlu tambah semua data di sini 1 sehingga 7. Jadi di sini kita akan gunakan notasi Xi di mana I bermula dengan 1 sehingga N. N adalah jumlah berapa data yang terdapat dalam siri data kita. Jadi N di sini obviously 7. Okey. Dan kita bahagikan dengan N. Okey. Jadi mari kita kira 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Kita bahagikan dengan 7. Jadi hasilnya di sini kita akan dapat berapa? Tak silap saya jawapannya adalah 28 bahagi 7. Dan jawapan akhirnya adalah 4. Jadi mean-nya adalah 4. Jadi bagaimanakah untuk kita kira mean di dalam Python? Jadi pertama sekali kita akan import library NumPy. Dan kemudian kita akan declare lah variabelnya. Isytiharkan data. Kita namakan data sebagai X. Jadi pertama sekali data itu adalah siri array. Jadi numpy.array. Jadi masukkan kurungan dan jangan lupa letakkan kurungan petak. Jadi letakkan data di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 saja. Dan okey. Kemudian bagaimana kita nak kira mean? Jadi katakanlah mean kita namakan sebagai X bar. Jadi gunakan saja numpy.mean, letakkan di dalamnya data kita iaitu X. Dan kita print mean adalah X bar. Betulkah jawapannya sama dengan 4? Mari kita lihat. Ya, jawapannya adalah 4. Okey, mari kita teruskan pula dengan median. Okey, median merujuk kepada data yang di tengah-tengah. Jadi sekarang kita ada N sama dengan 7 kan? Jadi 7 adalah nombor ganjil. Jadi untuk nombor ganjil, kita akan tambah 1. Jadi, dan kemudian sebabkan kita nak nombor yang data yang di tengah-tengah, jadi kita bahagikan dengan 2. Jadi ia adalah 8/2 sama dengan 4. Jadi data yang keempat ialah median. Jadi kita gunakan notasi X4. Ingat tadi kita ada gunakan Xi kan? Anggaplah I di sini adalah 4. Jadi mari kita cari data yang keempat. Data yang keempat ialah, okey di sini 1,
2, 3, 4. Data yang keempat adalah 4.0. Jadi, jawapannya di sini adalah 4. Dan bagaimana untuk mencari data median di dalam Python? Gunakan numpy.median dan letakkan data kita. Dan kita print median ialah okey, di sini kita isytiharkan di sini sebagai mat. Dan di sini kita letakkan mat. Dan bila kita print, kita dapat juga median adalah 4. Okey, kemudian apa yang kita akan cari? Kita akan cari mode pula. Okey, apa itu mode ya? Okey, mode ialah nombor yang data yang terbesar dalam dataset kita. Jadi, kalau kita lihat di sini, yang mana yang paling besar sudah tentu anda boleh nampak 7 adalah mode. Jadi, kalau untuk dalam Python pula, macam mana nak cari? Okey, kata kita cari mode. Gunakan numpy, sedikit berbeza ayatnya. Kita tak gunakan .mod, kita gunakan max. Kita letakkan dataset kita dan kita print lah mode sama dengan mode. Okey. Jadi kita akan dapat 7. Ya, ini adalah jawapannya. Okey, sekarang kita cari apa pula? Kita akan cari kuartil pertama dan juga kuartil ketiga. Okey. Ini lebih kurang macam median, tapi ada sedikit perbezaan ya. Saya akan tukar seperti ini. Okey. Katakanlah tadi n sama dengan 7 kan? Jadi sebagai nombor ganjil, kita tambah 1. Dan kita nak bahagi dengan berapa? Kita untuk Q yang pertama ataupun kuartil pertama, kita akan bahagikan dengan 4. Manakala untuk kuartil yang ketiga, kita akan kali dengan 3/4. Okey. Sekarang, 8 bahagi 4. Jawapannya 2. Jadi, data yang kedua, X2, adalah kuartil pertama. Okey, 8 bahagi 4 kali 3. Sama dengan 3 kali 4 lah. Jadi, jawapannya ialah 6. Jadi, X6. Ini adalah kuartil yang ketiga. Jadi, mari kita cari data yang kedua. Di manakah ia? Okey, data yang kedua berada di sini. Di nombor yang 2. Okey, data yang ke-6 berapa? 6 juga. Jadi, jawapannya adalah 2 dan 6. Jadi, untuk kuartil pertama, jawapannya 2. Dan kuartil ketiga, jawapannya adalah 6. Jadi, macam mana kita nak cari di Python? Mudah sahaja. Gunakan numpy.percentile. Sebenarnya konsep percentile tu sedikit berbeza lah, tapi nantilah saya cerita. Okey, letakkan data kita iaitu X dan letakkan percentage. Okey, untuk Q yang pertama, kita akan gunakan 25%. Dan interpolationnya letakkan lower. Okey. Jadi sini kita nak namakan ia sebagai Q1 dan kita akan print Q1 sama dengan Q1. Dan kalau kita print, ia dapat 2 juga. Dan begitu juga dengan kuartil yang ketiga. Kita ubah sedikit. Apa yang kita nak ubah? Pertama sekali adalah variabelnya. Okey. Yang ini 3, ini pun 3. Dan di sini ubah 75. Dan di sini gunakan higher. Dan dapatlah kita 6. Okey, mari kita teruskan ke sukatan serakan ataupun measure of dispersion. Okey, untuk ini kita akan mengira terlebih dahulu kepelbagaian ataupun variance. Jadi, variance dalam sampel, simbolnya ialah S squared. S squared ya. Kalau dalam populasi, simbolnya sigma squared. Tapi kita tak gunakan sigma untuk memudahkan siri ini. Jadi, S squared sama dengan apa? Jadi, formulanya ialah bersamaan dengan SI tolak dengan mean dan squared. Jadi, I kita mulakan dengan 1 sehingga N dan bahagikan dengan N tolak 1.
Okey, ia berbeza dengan kiraan varians dalam populasi, tapi itu di kemudian hari kita akan cerita. Okey, untuk ini, untuk memahami bagaimana untuk mengira bahagian pertama ini, contohnya yang ini. Okey, ini kan, macam mana nak kira. Pertama sekali kita ambil dahulu contoh xi sama dengan 1. Okey. Katakanlah xi ni 1, x1 dan x bar ni memang kita dapat dari 4. 1 apa tadi? 1 1 lah. Okey, xi 1 1. Jadi macam mana nak kira? Xi tolak dengan x bar, kita dapat 1 tolak 4 dapat 3, negatif 3 dan seterusnya jawapan di sini kita akan square. Jadi negatif 3 kita square dapat 9. Okey. Mudah saja dan seterusnya anda boleh teruskan sehingga x sama dengan 7. Jadi untuk itu hasilnya kita akan dapat xi tolak x bar squared sama dengan 28. Dan kemudian kita akan bahagikan dengan n tolak 1 kan. Jadi sama dengan bahagi dengan 6. Jadi jawapannya ialah 4.67. Okey. Dan itu adalah varians. Jadi macam mana kita nak cari di Python? Mudah saja. Anda gunakan numpy.var dan letakkan x. Dan adakah betul jawapan kita? Ya, jawapannya dia bagi 4. Lebih kuranglah 4.7. Okey. Untuk standard deviation ataupun sisihan piawai, kita square rootkan saja. Dapatlah kita s. Jadi s kita akan dapat 2. Jadi untuk di numpy.std merujuk pada standard deviation, gunakan s dan dapatlah kita jawapannya 2. Okey, sudah cukup untuk 2 subtopik yang terawal untuk yang bahagian kedua ini. Dan mari kita kira julat. Okey, julat macam mana nak kira? Kita namakan di sini julat. Tadi kita gunakan mode kan? Mode kita gunakan numpy.max. Jadi ini S. Jadi untuk dapatkan data yang minimum bagaimana? Gunakan numpy.min. M-I-N ya, bukan M-E-N. X dan kita dapatlah julat jawapannya. Oh, kita kena print dahulu ya. Print julat. Dapatlah kita 6. Kenapa? Yang kalau kita lihat tadi, mod 7, minimum 1, 7 tolak 1 sama dengan 6. Betul bukan? Alright. Dan akhir sekali yang kita akan cari ialah julat antara kuartil. Julat antara kuartil mudah sahaja. Ia hanya perlukan kita cari Q3 tolak dengan Q1 yang kita dah kira tadi. Jadi kita print IQR. Dapatlah kita berapa? 4. Kerana Q1 tadi 2 dan Q3 6. 6 tolak 2 sama dengan 4. Okey, untuk box plot pula bagaimana? Saya akan besarkan sedikit skrin di sini. Box plot sedikit berbeza kerana kita menggunakan library lain atau package lain. Kita gunakan import Seaborn. Okey. Dan Seaborn ini Seaborn box plot. Dan kita letakkan data sama dengan S. Mari kita lihat. Ini adalah paparan box plotnya. Tapi di sini kalau anda perasan tidak ada sebarang data terpencil ataupun outliers. Okey, macam mana kita nak cuba pula untuk outliers? Saya declare satu lagi variables, namakan sebagai y dan numpy.array. Katakanlah dalam siri ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiba-tiba di nombor yang ke-7 kita letakkan 20. Jadi nampak berbeza kan berbanding yang lain. Dan kalau kita gunakan seaborn.boxplot, kita akan dapati boxplot tersebut akan detect ataupun akan kesan di manakah outliernya. Jadi x sama dengan data sama dengan y. Mari kita lihat. Dan anda lihat di sini, ya di sini adalah outliernya ataupun data yang terpencil. Jadi maksudnya katakanlah kita ada jualan, tiba-tiba hari-hari terakhir baru dapat jualan tertinggi.
Jadi kenapa jadi begitu? Mungkin kita boleh siasat apakah yang berlaku sepanjang tempoh jualan tersebut. Okey, setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih.